Boleh saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini insya-Allah kita kembali kepada siri kuliah kita, dan kita akan baca dari surah Al-Baqarah bermula dari ayat 228. Kita ulang balik satu ayat tu. Pada muka surat 36, juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah, muka surat 36, pada ayat 228. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا
شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pagi ni kita sambung ataupun kita baca ulang balik ayat 228. Ayat 228 yang kita sebenarnya baca dah separuh daripadanya, tadabbur. Jadi kita nak sambung sikit lagi lah berkaitan dengan ayat 228. Apa maksud ayat 228? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci, yakni suci dari haid. Iddah dialah, jadi iddah wanita yang diceraikan hidup. Iddah wanita cerai hidup kita panggil tak? Cerai hidup ialah 3 kali suci. Wala yahillu lahunna, dan tidaklah halal bagi mereka, ay yaktumna, untuk mereka menyembunyikan
ma khalaqallah, apa yang Allah ciptakan, fi arhamihinna, dalam rahim-rahim mereka. Makna apabila wanita tu dia mengandung, haram untuk dia menyembunyikan kandungannya. Haram untuk dia menyembunyikan kandungannya. Mesti dia bagi tahu. Kalau ada, mesti dia bagi tahu kepada suami dia. Jangan sampai dia tak bagi tahu. Dah maka dia dah bercerai, malah bagi tahu, dia pun bawa lah khabar-khabar anak tu beranak, ayah dia pun tak tahu tu anak dia. Nanti depan hari macam-macam boleh berlaku. Sama ada kawan tu cuba suami dia kahwin lain, ada anak. Nanti anak tu pula nak tiba-tiba nak kahwin, kena pula dak bergawe, dak berkasih dengan adik-beradik dia hak dia tak tahu. Contohlah cerita drama Melayu banyak lagi tu lah ni. Tak tahu ni anak dia. Tak boleh lah. Kalau dia ni mengandung, mesti bagi tahu. Sebab tu anak daripada hasil suami dia. Hak bersamalah. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Sekiranya mereka ini beriman dengan Allah dan hari kiamat. Jadi urusan ini, bila Allah Ta'ala kata bagi mereka, ini menunjukkan hak, tempat rujuk permasalahan haid, berapa kali suci, berapa kali datang bulan, mengandung ke tak mengandung, ini semua mesti dirujuk kepada isteri itulah. Isteri dia tu lebih mengetahui macam mana kadar haid dia banyak mana dan seumpama dengannya. Baik. Kemudian wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka. Suami mereka. Ba'lu ni suami. Bu'ulatuhunna, bu'ulah ni jamak kepada suami-suami. Suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak. Ahaqqu, lebih berhak. Dan suami-suami mereka berhak, dia tulis dalam terjemahan ni, berhak mengambil kembali isteri-isteri itu semasa iddah. Ahaqqu, berhak. Suami itu lebih berhak. Apa maksud suami lebih berhak? Maknanya hak rujuk ni milik siapa? Milik suami. Hak rujuk ni milik suami. Kalau suami tak nak suami tu nak rujuk, maka urusan tu terpulang kepada suami. Sebenarnya dari sudut hukum, kalau suami tu rujuk, isteri tak boleh nak kata apa dah. Sebab suami rujuk, hak rujuk tu duduk pada si suami. Tapi pak kita ni kadang-kadang dia tanya dulu, isteri setuju ke tidak. Si isteri tak setuju, maka dia pun tak rujuk. Kalau dari sudut hak yang sebenar, suami yang berhak, lebih berhak. Kalau isteri tak setuju dalam masalah rujuk, tetap saja suami boleh rujuk. Tetap saja suami boleh rujuk. Dalil dia wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Sekiranya rujuk itu mereka nak kepada kebaikan. Walahunna mithlul ladzi. Jadi ayat ni turun, bila ayat ni turun menunjukkan suami ni berhak. Dan ayat ni turun masa mula-mula tu tidak ada lagi limit berapa kali nak cerai, berapa kali nak rujuk. Berarti pada permulaan awal syariat turun, seorang suami menceraikan isterinya dan rujuk kembali tanpa had, walaupun sampai kepada 100 kali. Walau lah, tapi
Itu sekadar bilangan nak tunjukkan tak ada had. Cerai rujuk, cerai rujuk, cerai rujuk. Ini sebelum daripada adanya limit pada rujuk. Limit pada talak dan juga rujuk. Baik. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam ayat sekiranya dan sebelum kita baca tadi berkaitan dengan rahim dan juga haid, isteri-isteri itu tidak halal untuk menyembunyikan bilangan haid atau qadar haid ataupun apa yang ada dalam rahim mereka. Berarti Allah Ta'ala kata, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, sekiranya mereka itu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapa ada sekiranya beriman dengan Allah dan hari akhirat? Yakni Allah mengingatkan kepada para isteri dalam iddah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nak cepat pun tak boleh, nak lambat pun tak boleh. Setengah-setengah dia kata aku suci dah, padahal tak suci lagi. Pasal apa? Nak cepat sangat berpisah dengan suami, takut suami rujuk ni. Suami takut suami, dia memang tak nak dah. Suami tu ada nampak macam nak rujuk, dia pun kata aku tak ada dah, habis dah iddah aku. Maka haram bagi wanita mempercepatkan iddahnya. Maksud mempercepatkan iddah tu mengkhabarkan dan iddah dia sudah habis padahal belum lagi habis. Kalau tinggal sehari lagi tiba-tiba suami tu rujuk, maka berlaku lah rujuk tu. Begitu juga tidak halal untuk memanjangkan dia. Dia pula kata boleh tak lagi, boleh lagi, padahal memang dah habis dah. Maka semua ni kembali urusan kepada wanita tersebut, tapi dia mesti bertakwa kepada Allah, kerana tak ada orang yang tahu sucinya dia dan datangnya bulan dia, melainkan dia yang tahu. Jadi Allah Ta'ala kata sekiranya mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi walaupun urusan ini mesti ditanya kepada wanita, haram bagi wanita itu berdusta dalam urusan iddahnya. Itu maksud dia. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, dan isteri-isteri itu ada hak yang sama seperti kewajipannya secara yang sepatutnya. Jadi sebagaimana suami kena buat baik kepada isteri, isteri kena buat baik kepada suami, sama, isteri pun ada hak dia. Maknanya suami kena buat baik, suami pun ada hak ke atas isteri, yakni dia kena buat baik. Ni Allah Ta'ala perintahkan supaya sama-sama jaga, masing-masing jaga. Suami kena jaga isteri, isteri kena jaga suami. Walahunna mithlul ladzi alaihinna, dia ada kewajipan ke atasnya dan dia juga ada kewajipan yang kena dia buat. Kalau bahasa Arab ni, li menunjukkan hak baginya, alaihinna hak ke atasnya. Apa beza hak baginya dan hak ke atasnya? Perhati molek ayat Quran. Walahunna, terjemahan dia apa sini? Dan suami, dan isteri-isteri itu ada hak yang sama seperti kewajipannya secara yang sepatutnya. Ini terjemahan dekat Quran dengan saya gini lah. Situ terjemahan dia apa cikgu? Cuba baca cikgu. Ayat 228 lagi. Dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali urut. Lagi bawah lagi. Ayat boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
akan Allah di dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka ingin berbaik semula. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang betul. Ini terjemahnya, hak seimbang. Mempunyai kelebihan ke atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terjemahan yang cikgu kata, dan wanita itu mempunyai hak yang seimbang. Maksudnya sebagaimana Allah wajibkan baginya berbuat beberapa baginya berbuat baik, Allah juga wajibkan ke atasnya berbuat baik. Apa beza bagi dan ke atas? Baginya ni hak yang dia dapat, ke atasnya hak yang dia kena buat. Jadi dia kena buat baik dan dia juga berhak menerima muamalah yang baik. Jadi ini menunjukkan hukukuz zaujain, hak suami dan isteri. Jadi kewajipan bagi suami, walaupun Quran ni kata suami berhak untuk rujuk, tapi Allah Ta'ala kata isteri juga ada hak untuk dibuat baik. Jadi kalau suami itu ada hak untuk rujuk, isteri ada hak untuk dirujuk dengan cara yang baik dan untuk lakukan kebaikan setelah daripada rujuk. Jadi hak seimbang. Sebab tu wajib atas suami dan wajib juga atas isteri menunaikan haknya masing-masing. Okay? Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan dalam Hajjatul Wada' tentang hak isteri ni. Berat sebenarnya hak isteri ni. Kata Nabi SAW, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan isteri-isteri, dalam urusan wanita-wanita, yakni isteri-isterilah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka atau kamu mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Kamu ambil isteri ni dengan amanah Allah. Berarti isteri ni amanah Allah yang Allah bagi kepada siapa? Suami. Kena jaga isteri-isteri. Jaga apa ni? Jaga apa? Jaga apa? Terutamanya paling utama ialah jaga agama dia lah. Jaga buat pakaian, jaga buat tempat tinggal, jaga buat hukum hakam, jaga perasaan, jaga semualah. Kerana itu amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu ambil dengan amanah dari Allah. Isteri ini adalah amanah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kamu juga menghalalkan hubungan dengan dia dengan kalimah Allah. Menghalalkan hubungan kelamin dengan kalimah Allah, yakni dengan sebab kamu akad yang dimeterai itu halal bagi kamu berhubungan dengan wanita tersebut. Jadi Nabi kata bertakwalah kepada Allah. Walakum alaihin alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Dan bagi kamu ke atas mereka, bila kamu dah buat hak, jaga hak mereka, maka mereka mesti menjaga hak kamu, iaitu tidaklah seorang masuk ke dalam rumah kamu dari orang yang kamu tidak sukai. Jadi tak boleh isteri ni bila dah suami jaga dia, letak dalam rumah dia dan jaga macam mana, bagi makan, bagi minum. Tidak boleh seorang isteri masukkan dalam rumahnya seorang yang suami dia tak suka. Nabi kata, fa in fa'alna zalika,
Kalau dia buat juga, yang dia menyalahi kamu, fadribuhunna darban ghaira mubarrih, maka pukullah mereka. Nabi suruh pukul, tapi dengan pukulan yang tidak mencederakan. Dan bagi mereka rezeki pakaian secara ma'ruf. Rezeki dan pakaian secara ma'ruf. Dalam hadis yang lain, Allah tanya Nabi SAW, apa hak isteri bagi atas suaminya? Apa hak isteri ke atas kami, kata sahabat. Nabi kata, tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Kamu beri dia makan apabila kamu dapat makan. Kamu beri dia pakaian apabila kamu dapat pakaian. Wala tadribil wajh, jangan kamu pukul muka, dan jangan kamu mencela dan menjelekkannya, dan jangan kamu meninggalkannya, yakni memulaukan isteri melainkan di rumahnya. Itu antara hak hak dia bagi makan apa yang kamu makan. Berarti dalam hadis ini menunjukkan qadar bil ma'ruf. Tu apa maksud bil ma'ruf? Dengan qadar yang ma'ruf, yakni sepatutnya qadar yang dalam kemampuan suami. Dia tak ada istilah saya wajib bagi pada saya 3,000 sebulan. Istilah dia. Saya kalau tak boleh certain jumlah tertentu, maknanya tak. Dalam isu dia tidak ada limitasi dan tidak ada had tertentu. Ma'ruf ni merujuk kepada kemampuan si suami. Kalau suami itu memang itulah ada, dia berkongsilah dengan suami apa seadanya. Tak ada nilai. Maksud dia, apa yang Nabi SAW sebut, kamu bagi dia makan apabila kamu makan, kamu bagi dia pakai apabila kamu pakai. Maknanya, apa yang kita makan, bagilah kepada isteri. Apa yang kita pakai, bagilah kepada isteri. Sekadar yang kita ada tu lah. Dia tak ada. Apabila dia ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, alhamdulillah. Itu dari sudut kaedah dia. Okey. Sehingga Ibnu Abbas kata, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana lil mar'atu. Sehingga Ibnu Abbas juga menjadikan ayat ni sebagai hujah untuk dia juga berhias kepada isterinya. Sebab Allah Ta'ala kata isteri pun ada hak. Jadi sebagaimana suami nak tengok isteri dia ni pakaiannya cantik, maka isteri juga berhak untuk melihat suaminya dalam keadaan yang cantik. Sampai Ibnu Abbas kata, aku berhias, suka untuk berhias diri. Mana pakaian pun elok, misal pun potong cantik, janggut pun elok, rambut pun elok, tubuh pun pakaian, orang panggil pakai minyak wangi dan sebagainya. Sehingga balik rumah isteri pun tengok, oh cantik juga, eloknya abang dia ni. Pasal apa? Kata Ibnu Abbas, Quran kata isteri panggil bagi isteri hak seperti mana ke atasnya. Jadi suami nak tengok isteri itu cantik, maka suami pun mesti mencantikkan diri untuk isteri. Gitu. Indahnya bahasa Quran ni. Sampai Ibnu Abbas kata lagu tu, Ibnu Abbas kata, aku suami pun aku suka pakai handsome untuk isteri, sebagaimana isteri suka, aku suka isteri pakai cantik untuk aku. Pasal apa? Dia kata, sebab Quran kata. Mana dia?
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi isteri hak seperti mana yang ke atasnya. Jadi kena seimbanglah hak antara suami dan isteri. Jadi kalau suami nak isteri dia buat baik kepada dia, maka dia pun kena buat baik kepada isteri dia. Lagu tu. Walir rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi suami ada satu darjat ke atas isterinya. Dari sudut darjat ni apa? Darjatnya ialah kedudukan yang tinggi dari sudut dialah disebut sebagai ketua, dialah yang wajib ke atasnya nafkah, dan dialah wajib ke atasnya dia wajib ditaati, dan dialah juga yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Ini darjat ketinggian suami ni. Dialah pemimpin, wajib ditaati, dan dialah juga yang akan dipersoalkan di hari akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala berikan hak cerai itu kepada suami. Ini kedudukan yang Allah Ta'ala angkat sikit. Tapi dari sudut hak sama rata, kena buat baik suami isteri, memang sama-sama kena buat baik. Cuma Allah dalam beberapa isu, suami ni Allah Ta'ala angkat pada ketinggian, kemuliaan, kerana tanggungjawab dan sifat lelaki yang lebih daripada isteri. Itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam ayat yang lain, lelaki ni pemimpin bagi isteri-isteri. Jadi dalam bab cerai, hak suami. Dalam bab nafkah, kewajipan suami. Tapi wajib bagi isteri taat. Dan pada hari akhirat juga suami ini akan dipertanggungjawabkan tentang isteri dia. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Kena kata lagu tu lah. Pasal apa dah? Pasal kita ni sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata wallahu azizun hakim. Allah dialah yang maha perkasa dan dia maha bijaksana. Dalam menentukan hukum ni, kita kena tahu yang menetapkan hukum ni adalah Allah yang maha bijaksana. Sebab tu Allah bagikan hak itu pada suami, pada cerai, pada rujuk, dan juga pada akad nak kahwin. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, at-talaqu marratan. Bila mari ayat ni, talak itu 2 kali. Bila sebut 2 kali, makna kali ketiga tidak ada lagi rujuk. Ayat ini pun menasahkan hukum sebelumnya. Sebelum ni suami boleh rujuk sebanyak mana suami nak rujuk. Tapi bila turun ayat 229 ni, bila turun ayat 229 ni, maka tidak boleh lagi seorang suami rujuk kepada isterinya setelah perceraian kali ketiga. 2 kali tu makna 2 kali hak boleh rujuk. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali, itu talak yang boleh dirujuk. Hak suami, talak tu 2 kali je. Itu talak yang boleh dirujuk. Bila talak kali ketiga, maka rujuk itu bukan lagi hak suami. Itu makna at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Jadi sebelum daripada ayat ni turun, di awal Islam, seorang boleh ceraikan isteri berapa kali. Lepas cerai, rujuk. Lepas cerai, rujuk. Sampai satu tahap memberi kemudaratan kepada si isterinya. Sehingga dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, zaman Nabi dulu, ada orang kata kepada isteri dia, aku tak akan lepas kepada kamu selama-lamanya, dan aku tidak akan bersama dengan kamu selama-lamanya. Isteri tanya, macam mana?
aku tak akan bersama dengan kamu, aku akan tolak kamu, cerai kamu. Sampai nak habis iddah, aku rujuk balik. Lepas tu aku cerai balik. Lepas tu aku rujuk balik. Dia kata aku tak akan lepas pada kamu ni selama-lamanya. Maka wanita tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu hal dia. Turunlah ayat Quran, talak itu hanya 2 kali suami boleh rujuk. Maka ayat ni menasahkan hukum sebelumnya. Jadi Allah bagi ni ada hikmat tersendiri. Kenapa 2 kali? 2 kali ni sebab boleh jadi tersalah, boleh jadi tersilap. Nak dapatkan kerukunan suami isteri ni bukan mudah. Betul tak? Nak dapat kerukunan suami isteri ni bukan mudah. Antara orang panggil syarat nak bahagia, tips bahagia suami isteri ni orang kata ada 10. Tip yang pertama, kena berbuat baik. Suami kena buat baik dengan isteri, isteri kena buat baik dengan suami. Itu tip pertama. Tip yang kedua sampai ke 10, sabar. Orang panggil 10 tips. Mana 1 buat baik, 9 lagi kena sabar. Orang kata lagu tu. Nah, pasal apa? Memang payah sungguh. Sehingga Allah Ta'ala izinkan talak pun boleh berlaku 2 kali. Sebab dia Allah tahu nak dapatkan kerukunan suami isteri ni bukan mudah. Sampai satu tahap mungkin terpaksa berpisah. Bila dia pisah, dia pun mikir balik, aku dulu ada juga suami. Fikir bila dia berjauhan, orang dulu kata sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Jadi bila dia berpisah ni kan, berapa ramai orang yang bila dulu masa duduk bersama, dia tengok aku, tengok umur, tengok aku jadi serabut aku tengok dia tu. Bila dia tak ada, dia pun duduk mikir, Allah dulu kurang-kurang ada juga kawan nak bergaduh dia tu. Tak ada nak bergaduh tu sunyi pula dia kata. Rupanya bergaduh pun ada manis dia. Tak jadi, akhir sekali fikir rujuk balik. Maknanya Allah ni, dia selaku Tuhan yang memberikan syariat kepada manusia. Dia tahu sifat manusia. Dia menciptakan manusia. Dia tahu emosi manusia macam mana. Dia tahu akhir sekali Allah Ta'ala bagi ada peluang untuk rujuk 2 kali. Dan berlaku, kita ni tak boleh. Sama-sama zaman lah ni, Allahu Akbar. Zaman orang muda ni, dia menikah ni kerana terpengaruh dengan dunia cinta-cinta. Dia tak sama dunia alam perkahwinan dengan alam percintaan, tak sama. Dia duk nampak dekat TV ni indah sebab TV menunjukkan sisi dunia percintaan. Sikit-sikit saya sayang awak, awak sayang saya. Dia tahu tu je. Sebenarnya 99% dunia perkahwinan ni orang tak nampak. Hak duk nampak 1% dunia percintaan. Zaman dulu tak kahwin, tak ada tanggungjawab. Tak ada lagi nak kena dengan mertua, dengan adik-beradik, jaga makan, jaga pakai, nak kena jaga bangun. Bila dapat anak lagi cerita panjang lagi. Ada seorang ustaz tu dia kata, kalau dia tanya orang, kebanyakan bila dia tanya kata, kalau tanya pergi jalan, seronok tak awak jalan-jalan? Seronoklah jalan-jalan. Bila tengok cerita panggung wayang, seronoklah cerita panggung wayang. Bila tanya, seronok tak kahwin? Jawapan dia 2 bulan, 3 bulan tu okey lagi lah. Lepas daripada tu seronok kahwin. Dia belum mikir, bolehlah, okey lah. Dia kata gitu ya. Pasal apa? Selepas 3 bulan tu dia tahu sisi-sisi yang selama ni dia tak tahu dalam dunia perkahwinan. Akhir sekali sama budak-budak lah ni, bila mula kahwin, zaman percintaan. Dah habis manis cinta tu, sampai tanggungjawab perkahwinan baru dia nampak. Dia ambil jalan singkat, cerai. Di mahkamah lah ni banyak sangat
perceraian berlaku. Banyak di mahkamah. Semoga Allah Ta'ala jagalah institusi keluarga. Dan perkara ni lah yang paling syaitan suka. Syaitan ni paling suka kalau orang bercerai. Bercerai dia suka menang. Pasal apa? Kerana kemudaratan daripada tu banyak. Kemudaratan daripada tu banyak. Bila cerai, seorang isteri tidak ada lagi tempat untuk dia. Dia akan jadi macam tak ada orang yang jaga dia. Bila seorang wanita tidak dijaga, ayah dia tak jaga, suami dia pun tak jaga. Sifat wanita ni, nature dia mesti dijaga. Dia adalah barang perhiasan yang mesti dijaga, mesti dilindungi. Kita tak ada orang melindungi dia. Zaman dia ni, masa belum kahwin, maka yang melindungi dia ayah dia. Bila dia kahwin, yang melindungi dia suami dia. Bila dia cerai, maka dia nak kembali kepada penjagaan ayah sepenuhnya pun tidak. Nak duduk dalam penjagaan diri sendiri pun. Banyaknya bila dah diceraikan, dia buat hal dia sendiri. Akhir sekali, macam-macam berlaku dalam masyarakat. Sebab itu, fitrahnya jangan kembali kepada apa yang Allah Ta'ala syariatkan. So, apa yang kita sebut tadi, sebahagian daripada orang bagi tips nak bahagia dalam perkahwinan ni, 10 tips. Nombor 1, kena buat baik suami dan juga isteri. Kena buat baik, sama-sama buat baik. Tips yang kedua, sabar. Tips ketiga, sabar. Tips keempat, sabar. Sampai tips ke-10 pun sabar. Maknanya 9 daripada 10 dunia perkahwinan ni duduk pada kesabaran. Ni kita kata dari sudut tip. Tapi yang kita nak sebut tadi, kenapa Allah bagi sampai 2? Sebab Allah tahu ada orang sekali pertama masih boleh diberi peluang, kali kedua masih ada peluang. Tapi menjaga hak isteri agar tidak dizalimi senantiasa, maka Allah letak limit sampai 2 kali je rujuk. Kali ketiga berlaku cerai juga, maka hak rujuk tu Allah pun tarik balik. Bukan lagi milik suami, dan suami tidak boleh lagi rujuk kepada isteri. Dia dah jadi milik Allah balik. Jadi haram bagi suami tu kahwin balik dah. Tak boleh dah rujuk. Tak boleh dah rujuk selepas cerai 3 kali. Baik, sambung ayat lagi. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Sama ada jaga dengan baik ataupun lepaskan juga dengan baik. Itu bab cerai, bab cerai. Wala yahillu lakum, wala yahillu lakum, tidak halal bagi kamu ambil balik apa yang kamu dah bagi kepada dia. Dipanggil istirja' mahar, minta balik mahar kita. Tak boleh seorang suami bila dia dah bagi kepada isteri mas kahwin, mahar kahwin dia minta balik duit mas kahwin. Tak boleh, haram. Tapi kalau isteri dia nak bagi, itu tak apalah. Lepas daripada dia beli rantai, lepas tu lama suami dia pun susah, isteri dia kata, abang, ni tinggal ratan ni hak abang bagi kat saya masa kita kahwin dulu. Tak apalah, saya bagilah kat abang ni. Contoh, dia nak bagi, tak ada masalah. Tapi jangan pula si suami dia minta balik hak mas kahwin dia, sebab itu dah jadi milik isteri. Itu dah jadi milik isteri. Kemudian ada lagi satu hukum, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, sekiranya kamu takut tak boleh nak menegakkan hukum Allah,
Penterjemahan dia, sekiranya kamu takut tidak dapat menegakkan hukum Allah, yakni hukum suami isteri ni, maka tidaklah berdosa untuk kamu menebus diri kamu dengannya. Makna tebus tolak. Ini hukum tebus tolak pula. Walaupun Allah bagi hak tolak kepada suami, tapi Allah juga bagi hak kepada isteri untuk menebus talak. Apa maksud tebus talak? Cerai khuluk, dia panggil khuluk. Dia bayar. Abang, dia minta dengan suami dia, lepaskan saya. Boleh tak abang lepaskan saya? Saya bayar balik pada abang apa yang abang dah bagi. Ataupun dia offer kepada suami dia harta. Kalau saya ada harta sekian, saya rasa kita dah tak boleh bersama. Tapi minta tu mesti sebab yang syar'i lah, bukan saja-saja. Sebab memang dah dia takut kalau dia bersama lagi banyak benda mudarat dia. Dia mungkin dia kena pukul, mungkin menyebabkan dia tidak lagi boleh jadi wanita yang salihah. Macam-macam lah. Tapi sebab tu mesti syar'i. Jadi dia boleh minta dengan suami dia untuk diceraikan dan dia tebus. Makna tebus talak ni khuluk. Cerai khuluk dia panggil. Okay. So dalam kalau minta saja-saja tak boleh. Sebab siapa minta saja-saja, ada dalam agama ni Nabi SAW kata mana-mana isteri dia minta cerai dengan suami dia tanpa sebab-sebab yang munasabah, tanpa alasan yang munasabah, tanpa alasan yang panggil, kerana tidak ada sebab, bukan libat semana suami dia lemah, kau tidak dapat tunaikan hak suami, tak boleh bersama, ataupun dia memang tak boleh. Kalau dia minta tanpa sebab, sebab apa? Sebab dia nak pergi, dia bercinta dengan lelaki lain, contohnya buat alumni, jumpa gawe lama zaman dulu. Zaman dulu ni fitnah banyak. Fitnah pasal dunia komunikasi ni, dia jumpa kekasih dia zaman sekolah dulu. Lepas tu kasih dia pula, masa tu kebetulan suami dia meninggal. Suami meninggal pula dah. Isteri dia meninggal. Mula ada dia pun baik balik pertama kali, dia pun minta cerai dengan suami dia ada. Pasal nak kelik mulang. Sebab dia nampak dunia percintaan tadi Padahal kalau dia kahwin, boleh tentu juga. Tapi kalau dia minta tanpa sebab, kata Nabi SAW, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Haram ke atasnya wangian syurga. Kalau minta cerai tanpa sebab, haram bau syurga. Tapi kalau dia memang tak boleh sungguh, ada maslahat yang dibenarkan, maka dia boleh menebus talak. Dan ada hadis berkaitan dengan perkara tersebut. Telah berlaku seorang isteri minta tanya pada Nabi, boleh tak dia ni minta cerai dengan suami dia untuk dia bayar. Nabi SAW kata boleh. Dan Nabi bagi tahu kepada seorang lelaki, isteri kepada Thabit bin Qais, datang jumpa kepada Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, Thabit ni bagus, akhlak dia bagus, agama dia bagus, cuma aku takut kufur dalam Islam. Maknanya kalau aku bersama dengan dia, aku takut aku yang akan menyebabkan punuh aku. Maknanya aku tak boleh bersama dengan dia lah. Aku tak akan jadi baik kalau aku jadi isteri dia. Nabi SAW kata, kamu nak bagi balik tak mahar yang dia bagi kat kamu dulu? Hadiqah ni kebun. Dia kata, ya, aku bagi balik. Maka Nabi kata kepada si suami, ambil baliklah harta kamu ni dan ceraikanlah dia dengan satu cerai. Jadi ini dipanggil cerai khulu'. Boleh seorang wanita minta diceraikan dari suaminya dengan cerai khulu'. Tapi kalau pak kita ni kena rujuk mahkamah dululah. Mahkamah akan tengok
wajar ataupun tidak. Dan cerita tu hakim qadi akan putuskan boleh ataupun tidak. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu bab cerai khulu'. Dan iddah dia disebut dalam hadis seperti mana riwayat Al-Imam Tirmizi, bila dia minta cerai dah lama dah tak bersama ni, dia minta cerai, kemudian dibayar balik, tebus, maka iddah dia 1 kali haid, khulu'. Dan cerai khulu' ni tidak boleh dirujuk balik. Nama khulu' dipisahkan antara suami dengan isteri oleh qadi, maka tidak ada lagi rujuk seperti biasa. Baik, wallahu ta'ala alam. Ada sambungan lagi sebab ayat, bab hukum rumah tangga ni panjang. Kita sambung esok pula insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.